السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kata Syekh Sabiq rahimahullah, kita sambung semula pengajian kita kepada kitab Fiqh Sunnah oleh Syekh Syed Sabiq rahimahullah. Kata beliau, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu daiman wa yajlisu bainal khutbatain wa yaqra'u ayatin wa yudhakkiru an-nas. Rawahu al-jama'atu illa al-Bukhari wa Tirmidzi. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات. رواه أبو داود. Yang bermaksud lebih kurang daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah, beberapa kali ataupun beberapa siri kuliah kita jumpa nama Jabir bin Samurah. Banyak dia sebut riwayat tentang salat Jumaat. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan baginda akan duduk antara dua khutbah. Itu yang dilakukan oleh kebanyakan khatib pada hari ini. Kata Syekh Sabiq, baginda akan, ini perkataan Jabir bin Samurah, baginda akan membaca ayat Al-Quran dan akan memberi peringatan kepada orang ramai. Riwayat Al-Jama'ah melainkan Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Daripada Jabir bin Samurah kata Syekh Sabiq lagi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda tidak memanjangkan memberi peringatan, yakni khutbah baginda tidak panjang. Khutbah pada hari Jumaat tidak panjang kata Jabir. Sebaliknya khutbah baginda ringkas. Disebut sini kalimat yasirat, beberapa kalimat, maksudnya taklah panjang. Hadis riwayat Abu Dawud. Huraian yang sempat saya buat. Hadis ini membuktikan termasuk dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi khutbah Jumaat ialah duduk antara dua khutbah. Perkara ni semua ulama setuju, semua ulama menyedari khutbah yang Nabi buat memang Nabi akan duduk di antara dua khutbah. Semua ulama setuju. Cuma yang menimbulkan perbezaan, duduknya Nabi antara dua khutbah itu apa hukumnya? Itu yang menimbulkan perbezaan. Hadis dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Dalam Bukhari Muslim pun ada juga yang menunjukkan Nabi duduk di antara dua khutbah. Kemudian datang perbahasan perbezaan pendapat. Saya sebut para ulama berbeza pandangan tentang hukum khatib duduk di antara dua khutbah ini. Setelah mereka semua setuju Nabi duduk, tapi persoalan yang perlu diselesaikan, apa hukum duduk tersebut? Berdasarkan susunan persoalan yang disentuh oleh Syekh Sabiq dalam bab ni, kita kena tahu dulu Syekh Sabiq dia pegang pandangan apa. Kita kena tahu itu dulu. Jadi berdasarkan susunan bab dalam kitab Fiqh Sunnah, dapat difahami beliau berpandangan duduk antara dua khutbah Jumaat adalah sunat. Kita boleh faham begitu disebabkan dia sebut hadis tentang Nabi duduk di antara dua khutbah, duduk di bawah bab sunat membaca hamdallah dan selawat ke atas Nabi. Lepas bawah bab tu dia letak hadis Nabi duduk di antara dua khutbah. Kita boleh faham dari sudut susunan tu, kita boleh faham Syekh Sabiq rahimahullah berpandangan duduk di antara dua khutbah sunat. Bukan setakat itu, Syekh Sabiq rahimahullah juga berpandangan khutbah Jumaat tu sunat. Kalau tuan-tuan ingat, Syekh Sabiq tu sendiri berpandangan Jumaat, kalau tak ada khutbah Jumaat, sah Jumaat tersebut. Kita dah bincang, saya ingat dalam 4-5 siri sebelum ni. Jadi pada Syekh Sabiq dia kata duduk yang kita boleh faham, duduk di antara dua khutbah itu adalah sunat. Syekh Sabiq bersendirian ya, ataupun diakah yang orang pertama yang mula buat pandangan ni? Tidak. Kita akan dapati pandangan Syekh Sabiq, pandangan ini yang mengatakan duduk di antara dua khutbah itu sunat,
bertepatan dengan pandangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Kerana itu kalau kita baca kitab fiqh sunnah, jangan kita tuduh Syekh Sabit pula. Jangan kita tuduh Syekh Sabit tak betul apa semua. Pandangan dia tu bertepatan dengan dua mazhab besar dalam ahli sunnah, iaitu mazhab Hanafi dan Maliki. Demikian juga salah satu wajah dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Bila kita sebut satu wajah dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i bila dia sebut wajah saja, maksudnya bukan pandangan al-Imam Syafi'i, tapi pandangan siapa? Pandangan ulama mazhab Syafi'i. Saya sebut di sini, demikian juga salah satu wajah dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i yang dinilai sebagai pandangan syadz oleh al-Imam Nawawi. Tapi pandangan ini wajah yang mengatakan sunat duduk di antara dua khutbah, yang disebut oleh sebahagian ulama, sebahagian ashab mazhab Syafi'i, dinilai syadz. Syadz ni ganjil, tak pakai, macam lemah, sangat lemah lah, pandangan lemah. Siapa yang nilai kata lemah tu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Inilah juga pandangan Imam Ahmad berdasarkan riwayat yang masyhur dari pandangan as-sahih di sisi para sahabat beliau. Inilah juga pandangan majoriti ulama. Maksudnya majoriti ulama kata duduk di antara dua khutbah itu hanya sunat. Pandangan ini saya sebut dalam nota saya berbeza dengan pandangan yang mengatakan duduk antara dua khutbah adalah salah satu syarat sah khutbah Jumaat. Pandangan yang berbeza kata duduk antara dua khutbah itu adalah salah satu dari syarat sah khutbah. Siapa yang sebut begitu? Iaitulah ulama mazhab Syafi'i sebut begitu. Demikian juga berdasarkan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dia ada dua riwayat. Satu dia kata sunat, satu dia kata syarat sah. Yang menjadi pilihan sebahagian para sahabat beliau yang lain. Tapi wallahu alam, berdasarkan nukilan yang saya buat di sini menunjukkan pandangan mazhab Imam Ahmad kata sunat. Pandangan mazhab Imam Ahmad juga mengatakan duduk di antara dua khutbah itu adalah sunat. Cuma yang kata duduk di antara dua khutbah itu adalah syarat sah khutbah adalah ulama mazhab Syafi'i dan sebahagian pandangan ulama mazhab Hanbali. Apapun dia bukan majoriti. Di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dinyatakan ulama mazhab Hanafi, majoriti ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanbali pada pandangan as-sahih dari al-madhhab berpandangan duduk antara dua khutbah Jumaat dan dua hari raya adalah sunat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Ishaq yang berkata, aku pernah melihat Ali, yakni Ali bin Abi Talib berkhutbah di atas mimbar dan beliau tidak duduk di pertengahannya sehingga selesai khutbah. Ini sebab tu majoriti kata duduk tu sunat. Disebabkan ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib yang tak duduk antara dua khutbah. Kemudian di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dinyatakan juga manakala ulama mazhab Syafi'i dan satu riwayat lain dari Ahmad berpandangan duduk antara dua khutbah dengan tenang, yang duduk tamakninah, duduk seketika, adalah satu syarat dari syarat-syarat khutbah berdasarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan dalam Sahih Muslim yang menyatakan bahawa baginda berkhutbah pada hari Jumaat sebanyak dua khutbah. Baginda akan duduk antara dua khutbah tersebut. Demikian juga ada riwayat yang menunjukkan Nabi sentiasa duduk di antara dua khutbah. Lalu ulama mazhab Syafi'i kata perbuatan Nabi itu menunjukkan perkara itu merupakan salah satu dari syarat sah khutbah. Asar Ali yang dinyatakan Ali pernah tak duduk antara dua khutbah. Asar Ali bin Abi Talib tidak duduk di pertengahan khutbah sehingga selesai, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq di dalam musannaf mereka berdua. Abi Ishaq yang dimaksudkan di sini iaitulah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq di dalam kitab musannaf mereka dari riwayat itu daripada Abi Ishaq As-Sabi'i. Abi Ishaq As-Sabi'i termasuk dalam kalangan mereka yang sempat berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Dia sempat berjumpa dengan Ali.
Namun beliau tidak mendengar hadis dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu seperti yang dinyatakan dalam Tahdzibut Tahdzib. Keadaan ini menjadikan athar ini berstatus munqati'. Dari sudut hadis, asal tu ada masalah lah, dia munqati', dia terputus sanad dah. Ditambah lagi dengan kenyataan sebahagian ulama yang mengatakan Abi Ishaq seorang yang berlaku ikhtilat di hujung usianya. Dia di hujung usia tu dia hafalan dia tak berapa cantik. Dan rawi yang mengambil hadis ini daripada beliau ialah Ibnu Saleh. Di mana tiada bukti Ibnu Saleh ada mengambil hadis daripada Abi Ishaq As-Sabi'i sebelum beliau ikhtilat, sebelum berlaku ikhtilat pada dia. Abu Saleh ni ambil hadis daripada Abi Ishaq ni ketika dia dah hujung usia, waktu dia ikhtilat tu. Namun sekalipun begitu, setakat saya makan saja dari sudut sanad riwayat athar Ali tadi ni ada masalah. Namun setakat saya makan saya di dalam Al-Jawharun Naqi, penulis kitab tersebut dia beri komentar terhadap sanad ataupun athar Ali. Dia kata sanad ini sahih berdasarkan syarat al-jamaah, wallahu a'lam. Tapi dalam kitab Al-Jawhar An-Naqi, penulis kitab tu dia kata sanad sahih, wallahu a'lam. Katakanlah sahih sekalipun, tapi ulama yang kata syarat sah seperti ulama mazhab Syafi'i, mereka akan tak jadi hujah atas perbuatan salah seorang sahabat. Kata kita, kerana kita biasa dengar perkataan Imam Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Sahabat mereka tokoh, kami juga tokoh. Sahabat boleh beristihad di sisi Imam Syafi'i, dia juga boleh beristihad. Apatah lagi ia hanya satu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Jadi di sisi ulama, sebahagian ulama termasuk Imam Syafi'i menganggap perkara itu tidak hujah, tidak boleh dijadikan hujah, bukan hujah yang muktamad untuk mengatakan sesuatu hukum. Jadi tak mustahil, tak peliklah kenapa mazhab Syafi'i kekal mengatakan duduk di antara dua khutbah itu adalah salah satu dari syarat sah khutbah. Hadis Jabir yang disertakan oleh Syekh Sabit selepas di dalam perkataan dia tadi, dia sebut hadis Jabir bin Samurah yang bermaksud dahulunya Rasulullah berkhutbah, baginda akan duduk di antara dua khutbah. Baginda akan membaca ayat Al-Quran dan akan memberi peringatan kepada orang ramai. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebahagian ulama, terutamanya ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama mazhab Hanbali, membaca Al-Quran dan memberi pesanan agar bertakwa termasuk dalam rukun khutbah Jumaat. Kerana hadis menunjukkan Nabi buat perkara itu dan Nabi tak pernah tinggal. Tadi isu duduk tadi saya harap selesai. Syafi'i kata salah satu syarat sah khutbah, majoriti termasuk Hanafi, Maliki dan pandangan masyhur dalam mazhab Hanbali mengatakan sunat. Majoriti kata sunat. Alasan yang kata sunat berdasarkan athar Ali bin Abi Talib. Syafi'i kata syarat sah kerana mereka tidak berpegang dengan ijtihad seorang sahabat. Bukan hujah, ijtihad seorang sahabat tidak dinamakan sebagai, tidak dianggap hujah di dalam ulama mazhab, di sisi ulama mazhab Syafi'i. Kemudian baca Al-Quran, pesanan, mau'izah, mesti khutbah mesti ada peringatan, mesti ada disampaikan pengajaran dan peringatan kepada jemaah. Syafi'i dan Hanbali kata rukun khutbah. Tak sah khutbah kalau tak dibaca padanya mana-mana ayat Al-Quran. Salah satu tak baca, tak ada satu ayat pun Al-Quran yang dibaca, tak sah khutbah. Itu di sisi ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Berdasarkan hadis, antaranya hadis Jabir bin Samurah. Ibnul Qayyim ataupun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya dah sebut dah barangkali kepada tuan-tuan. Ibnu Qayyim ni kalau kita nak sebut Al-Jauziyah, kita kena sebut nama dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau kita tak nak sebut Jauziyah, kita sebut Ibnul Qayyim dengan alif lam. Al-Qayyim tu dengan alif lam, tak perlu sebut Al-Jauziyah. Ini seni lah, seni bahasa Arab. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad berpandangan. Sebab apa saya ambil Ibnu Qayyim? Sebab saya nak tunjukkan mau'izah itu perlu ada dalam khutbah. Kata Ibnu Qayyim, beliau berpandangan tidak memadai khutbah dengan hanya mencela dunia dan menyebut tentang kematian. Tak cukup, kata Ibnu Qayyim.
Sebaliknya hendaklah khutbah menurut namanya secara uruf, yang dapat menggerakkan hati, mendorong melakukan kebaikan, menganjur melakukan ketaatan, melarang melakukan maksiat, dan menyeru kembali kepada Allah. Itu antara benda yang penting di dalam khutbah. Kerana itu disyariatkan khutbah seminggu sekali. Baru ni ada orang tanya soalan dekat saya, "Ustaz, saya musafir, duduk dekat dengan tepi masjid, wajib tak saya Jumaat, hadir Jumaat?" Saya sebut dekat dia, orang musafir tak wajib Jumaat. Tetapi kita bukan hanya sekadar nak tahu hukum wajib, sunat, harus. Tapi cuba contoh bayang, kita musafir duduk di satu hotel, kita pun tak ada aktiviti apa pada waktu Jumaat. Duduk di hotel, relax saja. Masjid dekat dengan hotel kita. Kalau kita duduk di luar, dilaungkan azan, kita dengar azan tu. Apa salahnya kita pergi? Apa salahnya kita pergi salat Jumaat? Kenapa? Nak mendengar mau'izah, peringatan mingguan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita pergi, apa salahnya kita pergi? Kita tidak sengaja culas ataupun tidak sengaja meninggalkan. Tidak saja-saja meninggalkan Jumaat. Tapi kalau ada orang tak pergi juga, kita tak kata apa. Nah, ada begitulah. Kalau ada orang tak pergi kerana dia bermusafir, kita tak kata apa kat dia. Kerana dia bermusafir. Sama juga dengan, saya sebutlah di beberapa tempat, sama juga ni kita nak buat perkampungan sunnah ni. Ada ramai orang bermusafir. Mereka biasanya sebahagian jemaah mereka salat jamak. Di Masjid Alwi setiap waktu ada salat. Yang terbaiknya ketika salat zuhur ditunaikan, ketika salat asar ditunaikan, kita ramai-ramai salat zuhur, salat asar. Sekalipun dia bermusafir. Dia salat tamam bersama dengan imam. Tapi ada orang kata kami dah jamak di hotel Ustaz, di homestay. Yang terbaik, ulang lagi salat bersama dengan imam di masjid. Yang terbaik, kita cakap dari sudut afdaliyah, keutamaan sahaja. Walaupun orang bermusafir. Kerana tak manis kalau kita, orang salat dalam masjid, kita duduk luar, sembang, minum kopi, tak manis. Tapi kalau mereka tak salat, tak apa. Kerana mereka bermusafir, mereka dah salat. Kita cakap dari sudut afdaliyah, yang paling cantiknya begitu. Dan saya pesan kepada yang hadir kuliah saya ini, jangan kita pergi cerca orang pula. Orang pun ni mengaji sunnah tapi orang sembahyang tak peduli. Itu bukan cara dia. Itu bukan cara tanasuh, bukan cara nasihat menasihati. Kalau mereka kalau mereka letih, mereka juga ada keperluan, kadang-kadang baru jumpa kawan tu, mereka nak kekal duduk bersembang, tak apa, biarkan mereka. Tapi kita cakap dari sudut yang terbaik. Jadi antara tujuan khutbah iaitulah menyeru orang ramai kembali kepada Allah. Khutbah tidak dilaksanakan jika hilang. Khutbah tidak terlaksana jika hilang maksud yang dikehendaki darinya. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Disebabkan tersembunyi cahaya kenabian dari orang ramai, kata Ibnul Qayyim, menjadikan khutbah tidak lagi memberi faedah kepada hati manusia dan menjadi hilang maksud sebenar yang dikehendaki. Sedangkan Nabi SAW bersungguh-sungguh menyampaikan khutbah sehingga merah kedua mata baginda dan tinggi suara baginda seperti seorang panglima perang memberi peringatan kepada pasukan tenteranya dengan ungkapan memberi peringatan besar dengan berkata sabbahakum wa massakum. Sabbahakum wa massakum, saya sebut kat sini kalimah peringatan besar. Saya terjemah di sini, sabbahakum wa massakum, yang bermaksud musuh datang pada waktu pagi kamu dan pada waktu petang kamu. Seorang panglima tentera dalam suasana peperangan, kalau dia tengok tentera dia leka dan lalai, dia nak beri peringatan supaya berhati-hati dan bersiap siaga, dia akan guna perkataan sabbahakum wa massakum. Hampa duk leka, duk lalai lagi, musuh boleh datang serang kita pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Bangun bersiap sedia untuk berhadapan dengan musuh. Ini kalimah peringatan besar kepada tentera. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis, Nabi menyampaikan khutbah sebegitu. Nabi seperti memberitahu kiamat akan datang pada bila-bila masa, tetapi kamu semua masih lalai dan leka, tidak mempedulikan apa bekalan yang nak dibawa di akhirat kelak. Begitu serius dan pentingnya khutbah, keadaan Nabi ketika menyampaikan khutbah.
Saya sebut di sini ia berupa peringatan besar. Ia merupakan satu peringatan besar akan datangnya hari kiamat secara tiba-tiba, seperti mana kedatangan musuh secara tiba-tiba pada waktu pagi atau petang, sedangkan orang ramai masih dalam keadaan tidur. Maksud ini saya ambil daripada huraian yang dibuat oleh Az-Zaidani di dalam Al-Mafatih fi Syarhi Al-Masabih. Dia terang begitu. Selain itu, khutbah Jumaat juga hendaklah tersusun menggunakan bahasa yang indah dan jelas sehingga dapat memberi kesan kepada para pendengar. Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir menyatakan, maksud utama dari khutbah ada dua, kata Al-Mawardi: peringatan dan menyampaikan kepada pendengar. Satu sebut tentang peringatan, kedua peringatan itu kena pada hati pendengar. Orang mendengar khutbah dapat peringatan itu. Kata dia lagi, peringatan tersebut terlaksana dengan 3 perkara, iaitulah mendatangkan makna yang benar, memilih lafaz yang jelas lagi indah, menjauhi apa-apa yang tidak elok pada kefahaman pendengar dari ucapan yang panjang dan berjela atau tergesa-gesa sehingga tidak menyebut lafaz dengan jelas atau menggunakan ucapan yang tidak dapat diterima, tidak memanjangkan khutbah sehingga membosankan, itu juga sifat-sifat khutbah, dan tidak juga terlalu memendekkan khutbah sehingga hilang faedahnya. Jangan pendek sangat, walaupun kalimatun yasirah, walaupun riwayat sebut Nabi khutbah Nabi itu pendek, tetapi bukanlah pendek dalam erti kata sehingga hilang faedah. Dan kita kena tahu, Nabi ini walaupun kalimatuhu yasirah, walaupun perkataan yang Nabi sampaikan dalam khutbah itu pendek, tetapi Nabi ada satu kelebihan. Apa dia, tuan-tuan? Nabi dikurniakan jawami'ul kalim. Nabi ungkap perkataan yang pendek tetapi padat maknanya. Kita tak boleh. Kita nak pendek, akhirnya tak ada faedah langsung khutbah tu. Itu jangan sampai ke tahap itu. Benda ni perlu kepada fiqh. Benda ni perlu kepada fiqh untuk kita menilai setiap perkara. Perlu menilai setiap perkara dan kita buat satu keputusan menepati setiap maksud syarak. Itu yang penting kepada pengajian fiqh. Kata dia lagi, kata Al-Mawardi lagi, sebaliknya hendaklah pada setiap ketika menggunakan ucapan yang sesuai dengan keadaan. Saya buat satu bab pada huraian saya ini, kadar lama duduk antara dua khutbah. Kadar lama duduk antara dua khutbah. Nampak Ustaz Qarni merah? Ustaz Qarni merah? Nampak macam Ustaz Qarni tadi? Merah? Ada? Saya ingat kadar duduk lama antara dua khutbah kita tangguh kuliah minggu hadapan, insya-Allah. Untuk bagi ruang kepada Ustaz Qarni, kita tangguh minggu hadapan, insya-Allah. Saya ingat sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.